Mekanisme homeostasis dalam pengosmokawal aturan. Kandungan air dalam badan kita sentiasa berubah mengikut pengambilan makanan dan minuman kita. Contohnya, kalau kita makan tembikai, kita tahulah tembikai itu kaya dengan air kan. So, itu bermaksud kan bila kita makan tembikai dalam kuantiti yang banyak, so kandungan air dalam badan kita juga banyak. Maksudnya tak semestinya kita minum air banyak itu menyebabkan badan kita ni banyak air. Maksudnya kalau kita makan makanan yang kaya, yang banyak air pun, contohnya tembikai, pun akan menyebabkan kandungan air dalam badan kita meningkat. Okey, apa itu pengosmokawal aturan? Pengosmokawal aturan adalah proses mengawal atur air dan garam dalam badan supaya tekanan osmosis darah dapat dikekalkan pada julat yang normal. Okey, pengosmokawal aturan dicapai dengan mengawal atur isi padu penghasilan air kencing oleh ginjal. So, kita tengok dua situasi di mana pertama, minum air terlalu banyak, kedua, minum air terlalu sedikit ataupun kehilangan air akibat melakukan aktiviti lasak. Okey, kita tengok satu persatu. Minum terlalu banyak air menyebabkan tekanan osmosis darah menurun ke bawah julat normal. So, kena ingat, bila kita minum terlalu banyak air bermaksud isi padu banyak. Kita kena ingat juga, isi padu bertentangan dengan tekanan. Kalau isi padu banyak bermaksud isi padu tinggi bermaksud tekanan rendah. So, di sini bila kita minum terlalu banyak air, isi padu air meningkat, tekanan osmosis darah menurun ke bawah julat normal. Seterusnya, osmoreseptor di dalam hipotalamus kurang dirangsang, kelenjar pituitary juga kurang dirangsang, oleh itu kurang ADH dirembes daripada kelenjar pituitary. So, bila kurang ADH bermaksud kepekatan ADH yang rendah ini menyebabkan dinding tubul berlingkar distal dan dinding ductus pengumpul menjadi kurang telap terhadap air. Okey, yang ini kita dah tengok dalam pembentukan air kencing tadi. Pembentukan air kencing yang cikgu share video yang form 5. Tapi sebab dia sama, bolehlah sama saja. Okey. Kurang telap terhadap air. Jadi bila dia kurang telap, kurang air akan diserap semula daripada bendalir renal ke dalam kapilari darah. Jadi, bila dia kurang diserap semula, ia akan keluar sebagai air kencing. Jadi, air kencing yang lebih cair dan banyak akan dihasilkan. Jadi, bila air kencing banyak dihasilkan, so air akan keluar banyak lah kan. So, tekanan osmosis darah akan meningkat ataupun akan kembali ke julat yang normal. Sebab tu proses pembentukan air kencing tu kamu kena faham betul-betul. Okey. Seterusnya, apabila kita minum terlalu sedikit air ataupun kehilangan air akibat melakukan aktiviti lasak, bertentangan dari yang tadi, tekanan osmosis darah akan meningkat. Ingat, bila air sedikit, isi padu turun, isi padu menurun. So, tekanan akan meningkat. Okey, osmoreseptor di dalam hipotalamus akan dirangsang, kelenjar pituitary dirangsang, oleh itu lebih ADH dirembes daripada kelenjar pituitary. Okey, dalam peperiksaan tak ada masalah, boleh guna perkataan ADH. ADH ini adalah hormon lah kan. So, tak ada masalah tak tulis nama penuh hormon ini pun, ADH pun boleh diterima. Sebab penggunaan ADH ini ada dalam
buku teks. Kamu boleh tengok dalam buku teks muka surat 256. Okey. Kepekatan ADH yang tinggi menyebabkan dinding tubul berlingkar distal dan dinding ductus pengumpul menjadi lebih telap terhadap air. Jadi, lebih banyak, typo di situ, lebih banyak air diserap semula daripada bendalir renal ke dalam kapilari darah. So, bila banyak air diserap semula ke dalam bendalir renal, ke dalam kapilari darah, jadi air kencing yang dihasilkan itu akan lebih pekat. Sebab apa lebih pekat? Sebab air itu diserap semula ke dalam darah. So yang nak keluar ni adalah sikit lah. So air kencing lebih pekat dan sedikit dihasilkan. Jadi tekanan osmosis darah akan kembali ke julat yang normal. Sebab tu kalau kita perasan, kalau kita minum air sedikit, air kencing kita akan lebih pekat. Sebab inilah, maksudnya air yang kita minum itu diserap semula ke dalam kapilari darah.